Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini dalam sebuah video ringkas, video TikTok, seseorang telah berkongsi petua untuk memandu jauh. Alang-alang sekarang ini telah pun dibolehkan rentas negeri dan sekarang ini pula cuti panjang Sabtu, Ahad, Isnin tu ponting agaknya, dan Selasa sempena cuti Maulid Nabi. Beliau menerangkan dalam hadis Nabi ada satu bacaan, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Dan beliau berkata, para ulama pula berkata, hendaklah dibaca 7 kali ketika hendak memandu. Beliau menerangkan apabila telah duduk dalam kereta, telah pegang steering, baca zikir tersebut 7 kali tanpa gangguan, tanpa terputus. Without interruption. Kalau ada interruption, ulang balik, pastikan 7 kali secara berterusan tanpa gangguan. Ya, dengan petua tersebut, pemanduan akan menjadi selamat. InsyaAllah. Itu yang beliau terangkan secara ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita nak berkongsi ilmu, ya, dipersilakan. Jika ilmu itu dalam urusan dunia, silakan kongsi. Akan tetapi jika ia adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan agama, hendaklah ia daripada Allah dan Rasulullah SAW. Jika ia daripada ulama, juga kita terima, tapi pastikan ia betul-betul ulama. Bukan sekadar sebut ulama, padahal mimpi ke, entah siapa-siapa ke, ya. Sebab, ya, yang saya nak cerita ni, zikir yang beliau ajar itu betul. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang darjatnya hasan. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya tidaklah seorang hamba itu mengucapkan pada waktu pagi setiap hari dan pada waktu petang setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim 3 kali. Melainkan tidak akan kena, tidak akan jatuh ke atasnya apa-apa kemudaratan. Betul hadis itu. Akan tetapi yang Rasulullah ajar ialah pada waktu pagi dan petang 3 kali. Ia bukan doa untuk menaiki kenderaan. Ada beza di sini, ya tuan-tuan dan puan. Saya bagi satu analogi, saya bagi satu permisalan. Katakanlah kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bagi ubat. Ubat A makan 2 kali sehari sebelum makan. Ubat yang B ambil 3 kali sehari selepas makanan. Maka kita ikut arahan yang diberi oleh doktor. Barulah ia mujarab, barulah ia dapat membantu kita dengan izin Allah. Jangan pula kita pandai-pandai, kenapa makan 2 kali saja? Kenapa makan 3 kali saja kalau aku makan 7 biji? Ataupun 1 biji 7 kali sehari? Bukankah lebih membantu ataupun lebih cepat saya jadi sehat? Bukan, tidak begitu. Sama juga katakan kita hendak memandu kereta. Kita nak isi angin tayar. Orang yang mencipta kereta itu telah pun menyatakan bahawa tekanan tayar ini ialah 30 PSI. 30 pound per square inch. Kita pula 30, berapa baik 40. Lagi efisien ke, lagi kurang rintangan ke, lagi jimat minyak. Kita pun isi 40 PSI. Pembuat kereta pun telah menyatakan kereta ini servis setiap 6 bulan ataupun 10,000 kilometer dengan minyak yang grade sekian. Kita pula, kenapa nak guna grade tu? Kenapa nak isi 4 liter? Apa baik? Apatah lagi baik kalau isi 5 liter, 6 liter. Jadi, kita tak boleh tokok tambah apa yang telah diletakkan sebab kadar ataupun syarat ataupun bilangan yang ditetapkan itu sebenarnya adalah yang terbaik. Demikianlah juga itu sebagai satu permisalan, ya. Apabila Rasulullah SAW telah mengajar 3 kali, maka 3 kali saja. Dan apabila Rasulullah mengajar pada waktu pagi dan petang, berarti ia pagi dan petang. Ia bukan 7 kali dan ia bukan doa ketika hendak memandu. Tuan-tuan dan puan-puan, kemujaraban zikir doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memujarabkan doa atau zikir yang kita baca itu jika kita melaksanakannya sebagaimana yang diajar oleh pesuruh Allah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, zikir yang Nabi ajar tu melindungi kita insya-Allah daripada semua mudarat tanpa terhad pada ketika memandu saja. Kita baca pagi dan petang, ia melindungi kita mudarat, baik kita di rumah, baik kita di pejabat, baik kita sedang musafir, baik kita sedang
berbasikal, baik kita sedang buat video dan apa-apa aktiviti lain. Dan mudarat itu bukan terhad kepada kemalangan ke apa ke, boleh juga daripada penyakit yang berbahaya, boleh juga daripada apa-apa yang lain. Sebab Rasulullah bersabda 3 kali, melainkan apa nak kata, dilindungi ke atasnya daripada apa-apa mudarat. Baik, jadi ia tidak terhad kepada mandu dan bukan doa ketika memandu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, amalkan yang itu tu 3 kali sehari, pagi dan petang. Okay. Di mana saja anda berada, pagi dan petang, amalkannya, ya, amalkannya. Baik, jika demikian, apakah pula, boleh dengar ke burung-burung ni semua seronok juga nak dengar sama, right? Okay, apakah pula yang diajar oleh Allah dan Rasulnya ketika kita hendak menaiki kenderaan? Ya, ada dalam surah Az-Zukhruf. Ya, mari kita rujuk dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, surah ke-43, ayat 13 dan 14. Okay, take note, kan kemudian hafal. Az-Zukhruf, surah 43, ayat nombor 13 dan 14. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang maksudnya supaya kamu duduk tetap di atasnya, yang ini haiwan tunggangan. Kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu telah duduk ke atasnya. Lalu kamu mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam hadis-hadis seperti riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Ahmad, diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menaiki kenderaan, menaiki kuda, menaiki unta, membaca doa ini. Ada riwayat yang beliau menambah, kata ada yang berkata Allah Akbar baru tambah, baru baca yang ni, ataupun Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allah Akbar 3 kali. Kemudian baginda membaca yang ini. Jadi yang pentingnya, doa ini Allah sendiri ajar dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, dan ayuh kita juga amalkannya. Ayuh kita juga amalkannya. Apakah istimewanya doa ini? Mari kita perhatikan maksudnya, ya. Subhanallazi, maha suci Allah yang telah menundukkan haza ini. Dan maknanya ini tidak terhad kepada haiwan, tetapi juga apa jua kenderaan yang kita guna, baik basikal, baik skateboard, baik elektrik skuter, baik kereta, baik kapal terbang, ataupun apa jua, kita baca doa ini. Okey, padahal kami, sambungan maksudnya, padahal kami sebelum itu tidaklah menguasainya. Dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kamilah akan dikembalikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menaiki kenderaan ini, kita memuji Allah, kita mengingati Allah. Kerana dengan kuasa Allah itulah kita dapat menguasai ataupun menundukkan kenderaan tersebut. Ya. Sebab, kita katakanlah sekarang ini, teknologi sekarang, besi. Besi ini bila dilombong, dia keluar ketulan begitu saja. Ataupun apa aluminium ke, alloy ke apa ke. Lalu Allah SWT telah mengurniakan ilmu kepada manusia hingga dapat menukar besi tersebut menjadi basikal, besi tersebut menjadi kereta, menjadi kapal terbang, menjadi kapal laut dan sebagainya. Maka kita bersyukur pada Allah, kita mengingati Allah atas apa yang Allah kurniakan kepada kita itu, ya. Subhanallazi sakhkhara lana haza. Perkataan haza itu ini. Allah sengaja tak guna kuda ke, unta ke apa ke, sebab Allah tahu bahawa kenderaan ini akan bertukar-tukar selari dengan zaman. Apa yang pentingnya ialah Allah telah mengurniakan kepada kita ilmu untuk menundukkan baik haiwan tunggangan pada zaman Nabi mahupun logam, bahan-bahan sekarang ini yang kita gunakan untuk membuat kenderaan. Padahal sebelum itu, sambungan ayat, sebelum itu kita tidaklah menguasainya. Sebab apa? Ia dalam keadaan asalnya hanyalah besi, hanyalah alloy, hanyalah apa-apa bahan lain yang digunakan untuk membuat kenderaan tersebut, ya. Jadi dengan membaca doa ini, kita mengingati Allah dan kita bersyukur kepadanya. Dan sambungan ayat 14 tu sangat menarik, ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahawa melalui doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kita bahawa kita menaiki satu kenderaan menuju destinasi kita, bahawa padahal destinasi kita yang utama, yang lebih besar ialah kepada hari akhirat.
Jadi sebagaimana kita menaiki kenderaan ini untuk bermusafir, untuk bergerak, maka ingatlah ada satu destinasi, ada satu tujuan yang lagi besar bagi kita ini, iaitu kita kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, dan kita akan dihitung, dihisab amalan kita semua ini. Maka baik apabila menaiki kenderaan itu, kita kenalah ingat bahawa, yang ni saya tambahlah, yang tu tadi Ibnu Katsir. Hendaklah kita ingat bahawa kenderaan ini adalah umpama dibawa kita kepada satu destinasi, pastikan ia membawa kita ke satu destinasi, satu tujuan yang baik. Kerana kita kelak juga melalui akan sampai ke satu destinasi yang lebih besar, yang lebih utama, iaitu ketika kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Ya, jadi inilah doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf 43, 13, 14. Dan inilah juga doa yang dibaca oleh yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa jua kenderaan yang kita naik, baik basikal, baik motor kapcai, baik motor besar, baik kereta biasa, baik kereta sports car, baik bas ekspres, baik kereta api, baik kapal laut, baik kapal terbang, baik roket. Okey, hendaklah kita membaca yang ini supaya kita ingat kepada Allah yang telah menundukkan perkara ini, kenderaan ini untuk kegunaan kita, dan kita baca juga ayat tersebut kerana kita ni sebenarnya melalui satu perjalanan, satu permusafiran, tetapi kita ada satu perjalanan yang lebih besar, lebih penting, iaitu ke akhirat kelak. Maka hendaklah perjalanan yang kita lalui ini kita jadikan ia satu amal soleh, satu kebajikan yang dengan itu kita mendapat pahala daripadanya, mendapat ganjaran daripadanya, sehingga apabila kita dibangkitkan di hari akhirat kelak, perjalanan kita di dunia ini akan dihitung dan memberatkan timbangan amal kita. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayo kita amalkan ini. Baik. Burung-burung ni dah terlalu bising. Saya tak tahu boleh dengar atau tidak. Tapi itu yang saya nak sampaikan. Ayuh kita amalkannya. Ya. Ingat, sekali lagi saya ulang. Surah Zukhruf 43, ayat 13 dan 14. Tafsiran tadi itu boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang ke-14. Beliau menerangkan tu, juga menerangkan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menaiki kenderaan, di mana baginda membaca ayat tersebut. Ya. Tafsir Ibnu Katsir ni sudah ada dalam bentuk aplikasi, Android boleh, iOS boleh, percuma saja, boleh muat turun, boleh baca. Jika anda baca, anda tidak akan sesat. Apabila anda dengar orang kata jangan baca sendiri-sendiri, jangan baca kitab tafsir sendiri-sendiri, jangan apa semua, hati-hati, mereka itu adalah syaitan yang ingin menjauhkan anda daripada Allah dan Rasulnya. Jika anda membaca Al-Quran, anda membaca terjemahan Al-Quran, anda membaca tafsiran Al-Quran dengan niat, dengan tujuan ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik, ingin mentadabur ayat-ayatnya, ingin mempraktikkan ayatnya dalam kehidupan dunia ni, Allah yang akan membimbing anda. Ya. Jadi jangan takut, boleh muat turun. Ya. Boleh muat turun kitab tafsir Ibnu Katsir, sudah ada terjemahan Indonesia, tetapi dipermudahkan bahasanya supaya kita di Malaysia juga dapat memahaminya. Baik. Saya tak tahu boleh dengar lagi ke tak. Sehingga sini sahaja dahulu. Saya pun nak kena kayuh balik ni. Dah nak maghrib ni. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.